Salam sejahtera, saya Karala Tam, nombor metrik 290575, merupakan wakil bagi Pusat Kota Kinabalu untuk kursus asas pentadbiran awam GMGA 1013. Kumpulan kami seramai 4 orang, iaitu Jeneti Alesius, Ros Saibun, Nur Hazira Jasmin dan saya sendiri. Tajuk yang akan kami bincang dalam video ini ialah dasar kerajaan mengenai pandemik COVID-19. Pada tahun 2020, seluruh dunia berdepan dengan pandemik baru iaitu COVID-19 atau juga dikenali coronavirus. COVID-19 atau coronavirus merupakan wabak radang yang akan menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Coronavirus boleh dijangkiti melalui sentuhan dari individu ke individu serta melalui titisan pernafasan. Kes pertama dipelapori bermula di Beijing dan seterusnya berlolasa di Wuhan pada sekitar Disember 2019. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah mengisytiharkan pandemik coronavirus pada 12 Mac 2020, ekoran peningkatan kes secara global dan kematian beribu-ribu ekoran daripada wabak itu. Antara saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) bagi memerangi pandemik coronavirus ialah penjarakan sosial, penggunaan hand sanitizer, etika batuk dan bersin dan juga menasihati untuk memasak daging dan telur secara sempurna. Secara tidak langsung, penularan pandemik menyebabkan gangguan sosial ekonomi secara global. Selain itu, Malaysia mengalami lockdown iaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa pada 18 Mac 2020. Oleh itu, masyarakat perlu mengamalkan norma baru dengan memakai pelitup muka dan penjarakan sosial dalam 1 meter. Saya Nur Hazira Jasimani alias Amran nombor metrik 290679 akan menerangkan tentang dasar kerajaan berhubung pandemik COVID-19. Pada ketika negara dilanda pandemik, pelbagai dasar telah diwujudkan bagi mengawal penularan wabak COVID-19 serta mengimbangi sektor ekonomi dan keselamatan negara. Antara yang telah dilaksanakan ialah Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). PKP pertama bermula pada 18 Mac 2020 sehingga 31 Mac 2020 dan telah dilanjutkan sehingga awal Mei pada tahun yang sama. Perintah ini telah dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia ke-8 selaras dengan peruntukan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Dalam tempoh PKP, hanya premis yang menjual atau membekal keperluan harian dibenarkan beroperasi. Bagi sektor kerajaan dan swasta, kerajaan telah mengarahkan untuk bekerja dari rumah atau secara penggiliran. Institusi pendidikan juga ditutup dan aktiviti pembelajaran dijalankan secara atas talian. Bagi memastikan PKP dapat mencapai objektif mengekang penularan wabak COVID-19, agensi-agensi kerajaan seperti PDRM, ATM, KKM dan MKN serta lain-lainnya bergabung tenaga dalam memastikan rakyat dan negara sentiasa dilindungi. Antara peraturan yang dikuatkuasakan ialah sekatan jalan raya antara zon daerah, sekatan keluar dan masuk negara serta kebenaran hanya kepada satu wakil keluarga untuk keluar mendapatkan barang keperluan. Selain itu, penjarakan sosial juga dikuatkuasakan dengan penjarakan 1 meter antara individu serta kewajipan memakai pelitup muka. Bermula pada 27 Mac 2020, PKPD dilaksanakan di kawasan dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi yang mungkin akan membentuk kluster baru. Kawasan ini akan dikawal rapi oleh pihak ATM bagi memastikan tiada aktiviti pergerakan keluar masuk dari atau ke dalam kawasan tersebut. MKN sentiasa mengepaskini SOP mengikut situasi semasa negara walau bagaimanapun kerajaan negeri Sabah dan Sarawak adalah tertakluk kepada kuasa kerajaan negeri masing-masing.
Laporan harian KKM dilihat sebagai salah satu medium yang paling penting untuk rakyat melihat perkembangan negeri terkini pandemik negara. Pihak PDRM juga aktif membuat rondaan dan pemantauan di kawasan awam bagi memastikan SOP dan peraturan yang ditetapkan sentiasa dipatuhi. Saya Rosebun, nombor metrik 290704, ingin membentangkan mengenai kesan dasar kerajaan kepada masyarakat semasa pandemik COVID-19. Saya Rosebun, kesan terhadap pendidikan. Penutupan semua institusi pendidikan iaitu IPTS, sekolah rendah, sekolah menengah, pusat tahfiz, sekolah swasta dan tadika berikutan negara berhadapan dengan krisis penularan pandemik COVID-19 yang kini menjadi fenomena yang amat membimbangkan rakyat seluruh dunia. Perubahan kaedah sesi pengajaran sejak dunia dilanda pandemik COVID-19 memberi kesan yang besar kepada sistem pendidikan Malaysia, di mana sistem pendidikan yang dilaksanakan di negara ini mengalami perubahan drastik dan terjejas teruk. Situasi ini memberi kesan yang mendalam kepada semua pihak berkepentingan, terutamanya guru-guru dan pelajar-pelajar, apabila kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dahulunya dijalankan secara bersemuka perlu diubah kepada kaedah pembelajaran di rumah atau atas talian. Namun demikian, terdapat pelajar yang tidak dapat mempunyai peralatan komputer dan akses kepada internet, terutamanya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Ini menyebabkan kebanyakan golongan ini atau pelajar menghadapi masalah pelajar tercicir atau ketinggalan dalam pembelajaran atas talian kerana lebih biasa belajar kaedah konvensional atau bersemuka. Ini menyebabkan kebanyakan pelajar tidak dapat meneruskan pembelajaran atas talian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain itu, guru juga menghadapi kesukaran untuk memantau prestasi pelajar kerana tiada proses pembelajaran dua hala dan pelajar membuat kerja rumah dan pembelajaran jarak jauh. Kesan terhadap aktiviti sosial. Penularan wabak pandemik COVID-19 mengakibatkan masyarakat terbatas untuk melakukan aktiviti sosial dan menjadi norma baru dalam menjalani kehidupan seharian. Antara kesannya ialah pembatalan acara sukan, aktiviti sosial seperti persidangan, kenduri dan konsert, di mana aktiviti ini merupakan aktiviti yang menyumbang jumlah yang besar dalam kes positif, di mana rakyat yang berkunjung atau bercuti disahkan positif COVID-19. Pembatalan beberapa aktiviti sosial secara langsung memberi impak besar kepada ekonomi negara, terutama dalam sektor pelancongan. Penutupan pintu masuk negara menyebabkan sektor pelancongan yang merupakan salah satu sumber ekonomi negara merundum jatuh dan menyebabkan ramai rakyat kehilangan sumber pendapatan kerana ketiadaan pelanggan dan pendapatan. Aktiviti rentas daerah juga tidak dibenarkan, menyebabkan ramai rakyat terpaksa duduk di rumah sahaja bagi mengelakkan diri dari jangkitan COVID-19. Selain itu, rakyat terpaksa patuh kepada SOP yang telah ditetapkan ketika menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri dan perayaan yang lain di Malaysia, di mana rakyat perlu mengamalkan penjarakan sosial, pemakaian pelitup muka dan pemakaian sanitizer ketika berada di tempat terbuka. Dengan penularan wabak ini, kerajaan terpaksa membatalkan 5 majlis rasmi, iaitu sambutan rumah terbuka Aidilfitri dan Aidiladha, sambutan Mahal Hijrah, sambutan Hari Pahlawan, dan sambutan Maulidur Rasul. Ini adalah untuk mengelakkan diri
dari kesesakan dan penularan COVID-19, terutamanya bagi golongan yang berisiko seperti warga emas dan kanak-kanak yang mempunyai imunisasi yang rendah. Oleh itu, rakyat perlulah mengamalkan sikap berhati-hati, patuh kepada SOP yang telah ditetapkan untuk mengurangkan risiko dijangkiti COVID-19 dan bersama-sama untuk menghentikan rantaian COVID-19. Salam sejahtera, saya Janity Aloysius, nombor matriks kad 290597 akan membentangkan mengenai dasar kerajaan dalam menangani masalah ekonomi semasa pandemik COVID-19. Penularan wabak COVID-19 dan pelaksanaan PKP menyebabkan ramai yang terkesan dan mengakibatkan kehilangan mata pencarian kerana penutupan segala sektor ekonomi dalam negara. Oleh itu, kerajaan telah memperkenalkan beberapa dasar dan bantuan kewangan kepada rakyat agar dapat meringankan beban dan menjaga kebajikan semua. Salah satu daripadanya adalah pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat. Kerajaan memberi bantuan prihatin nasional dan bantuan sara hidup kepada semua golongan masyarakat. Pemberian moratorium secara automatik yang melibatkan semua bank di Malaysia. Ketiga, pengeluaran KWSP di bawah skim iSinar, iCitra, iLestari. Pakej internet percuma dan program subsidi upah diperkenalkan kepada rakyat. Bantuan one-off juga diberikan kepada pemandu e-hailing sebanyak 500. Allowance khas kepada frontliners yang telah menjalankan tugas tanpa lelah semasa pandemik COVID-19 serta bantuan kepada pelajar IPTA dan IPTS, warga emas, OKU dan golongan gelendangan. Pihak kerajaan sedar betapa pentingnya perusahaan kecil dan sederhana yang merupakan salah satu aspek penting dalam menyumbangkan kepada ekonomi negara. Bantuan kepada perusahaan kecil dan sederhana (PKS) diberikan oleh kerajaan bagi meringankan beban golongan perusahaan ini. Salah satunya adalah pemberian diskaun atau pengecualian sewa untuk golongan PKS, bantuan geran khas prihatin dan skim kredit mikro diperkenalkan, menyediakan kemudahan jaminan untuk syarikat yang menghadapi masalah pinjaman, moratorium untuk pinjaman tekun, mara dan koperasi, dan pihak KWSP juga memperkenalkan satu program rundingan hikmat majikan bagi membantu dan meringankan golongan PKS. Sebagai kesimpulan dari hasil pembentangan kami berkenaan dengan dasar kerajaan mengenai pandemik COVID-19, pandemik ini memberi impak yang ketara pada dunia dari segi sosioekonomi secara global. Namun begitu, negara Malaysia adalah 5 negara yang terbaik dalam mengawal pandemik COVID-19. Strategi yang disusun kerajaan adalah untuk mengawal wabak COVID-19 dari terus menular, terutama dalam aktiviti sosial. Bantuan yang disalurkan kepada rakyat Malaysia menunjukkan kerajaan prihatin dalam menjaga kebajikan rakyat. Kerajaan dan rakyat sama-sama bekerjasama memikul tanggungjawab bagi memastikan negara Malaysia kekal aman damai seperti sedia kala. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.